أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا حجم ولا جسم ولا جثة ولا جسد له. تنزه ربنا عن القعود والجلوس والانفصال والاتصال، لأنه ليس كمثله شيء. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. وبعد، Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruangan dan kesempatan dapat kita sama-sama bertemu di sini pada hari ini. Yang mana hari ini kita dah masuk hari yang ke-9 daripada puasa. Hari yang ke-9 daripada puasa Ramadan. Maksudnya malam ni malam yang ke-10. Bila habis malam ni, besok kita masuk kepada fasa yang kedua Ramadan. Maksudnya sekejap ya. 1/3 daripada Ramadan telah berlalu. Masuk pula yang kedua, nanti masuk fasa yang seterusnya. Fasa keampunan. Walau bagaimanapun kita masih lagi berada dalam fasa yang pertama. Walaupun baki sehari lebih kurang, kita masih lagi berada pada fasa yang pertama daripada Ramadan. Fasa kerahmatan, rahmah. Sebelum daripada kita masuk, marilah kita sama-sama mencari seberapa boleh untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita masuk kepada fasa keampunan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan hari-harinya bahagia. Tahun ni mengikut tema. Kalau kita ni dalam Ramadan, dekat negara kita ni jarang sebut temanya. Tapi negara-negara luar mereka sebut tema. Ramadan fursatun fil umur. Kalau tahun lepas tema Ramadan, tahun lepas Ramadan fursatun fil umur. Ramadan adalah fursah dalam umur, dalam kehidupan kita. Sebab kita masuk Ramadan, kita tak tentu kita akan hidup sampai habis Ramadan. Dan kita tak tahu sama ada kita akan sampai lagi pada Ramadan yang akan datang. Jadi masa yang kita perlu hargai sebaik-baiknya. Kalau kita tahu, maka kita tidak akan mensia-siakan apa yang kita dapat. Pada tahun ni Ramadan, dia punya temanya di Biladus Syam. Di Biladus Syam, tema Ramadan pada tahun ini, Ramadan ayyamuka ahla. Ramadan, hari-harimu indah. Hari-hari yang dalam bulan Ramadan. Disebutkan daripada ulama. Ulama-ulama ni apabila mereka telah melepasi Ramadan, habis Ramadan, masuk pada Syawal, mereka berdoa
mereka memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar segala yang mereka laksanakan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama separuh daripada tahun, setengah tahun. Bulan Ramadan bila habis, masuk Syawal, mereka berdoa supaya semua yang dibuat sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama mana mereka berdoa, minta, harap, mohon, daripada Syawal sampailah 6 bulan yang seterusnya. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Sampai masuk Safar. Duk cerita, duk minta supaya apa yang dibuat sepanjang Ramadan mendapatkan rahmat, berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila masuk pada Rabiul Awal, seterusnya. Lepas pada 6 bulan masuk Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan yang seterusnya. Selepas daripada Safar, mereka berusaha mengumpulkan pendapatan-pendapatan, mula menyimpan daripada Rabiul Awal. Dia mula simpan supaya nanti apabila sampai Ramadan, mereka tak perlu kerja. Mereka boleh duduk beribadah sahaja. Itu adat ulama. Mereka nak supaya masuk Ramadan, dia boleh manfaatkan keseluruhannya untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan, merebut seberapa banyak pahala-pahala yang boleh mereka dapatkan. Jadi rasa sayang kalau nak pergi kerja semata-mata kerana tidak ada pendapatan. Jadi dia mula simpan daripada Rabiul Awal sampailah kepada Sya'ban. Dan pada bulan Ramadan mereka mengusahakannya sebaik-baiknya. Sebab mereka tahu tidak ada orang yang dapat menjamin kehidupannya walaupun sehingga habis Ramadan ataupun sampai kepada Ramadan yang seterusnya. Ayyamuka ahla. Ramadan hari-harinya bahagia. Hari-harinya lebih mulia, lebih bahagia, lebih, kalau ahla ni manis daripada hari-hari yang selain daripada bulan Ramadan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak amalan pada bulan Ramadan yang orang buat. Macam-macam amalan yang dibuat oleh mereka pada bulan Ramadan. Di antaranya yang kita biasa dengar, mungkin tuan-tuan pun biasa dengar. Di antara amalan yang kerap dibuat oleh orang, mengerjakan umrah. Ini yang kacau sikit ni. Bukan kacau sebab apa? Sebab dia satu, dia punya package ni yang naik dahsyat. Ni baru kita ini sekarang kita cerita yang selepas PKP, yang sebelum daripadanya pun. Ada harinya dalam bulan Ramadan ini mencecah untuk 10 hingga 12 hari mencecah 40,000. 40,000 macam orang pergi buat umrah, macam pergi buat haji je. 40,000 kerana 10 ataupun 12 hari. Yang selalunya disebutkan di 10 yang terakhir Ramadan. Tapi kalau 10 yang awal ni pun biasanya 15, 16. Kerana apa? Ada hadis Nabi SAW dalam peristiwa Haji Wida'. Haji Nabi SAW. Ketika mana baginda Rasulullah SAW nak pergi mengerjakan Haji Wida'. Selepas daripada pembukaan Mekah, Nabi nak pergi mengerjakan haji ni. Ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi yang bawa isteri-isteri. Ada yang bawa seorang isteri. Ada 2 isteri bawa seorang isteri. Jadi isteri yang seorang ni nak ikut. Tunggu Ustaz, tonton depan lah. Bajet bukan cukup ni. Lebih kurang macam tu lah kot. Jadi bila pergi ke sana, Nabi SAW menyampaikan khutbah wida'. Khutbah terakhir Nabi. Jadi bila sampai balik Nabi ke Madinah, ada sebahagian daripada sahabiyah ni, isteri-isteri sahabat-sahabat perempuan ni, mereka dengar mengenai haji wida', mengenai khutbah wida' yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi mereka dah mula risau. Mereka tidak akan ada peluang lagi untuk pergi mengerjakan haji dengan Nabi SAW. Lalu datang mengadu kepada Rasulullah. Kami nak pergi dengan suami tak mau bawa. Dia kata kali ni giliran lain tu. Ini bagaimana ya Rasulullah? Dan Rasulullah ceritakan mengenai fadilat.
sekali umrah di bulan Ramadan, seolah-olah mengerjakan haji sekali denganku. Kita teringin nak pergi haji, nama kita naik, mungkin ada orang yang lagi 10 tahun. Ini bagi mereka yang mengerjakan umrah daripada fadilatnya di bulan Ramadan, seolah-olah mengerjakan sekali haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang berebut, dan syarikat-syarikat pun yang tahu, ramai syarikat ni tahu fadilat, maka dinaikkan. Dia tahu sebab orang akan datang juga. Tapi cuma kali ni kita ada boleh buat umrah DIY. Mungkin murah sikit lah kot. Tapi kemarin dulu 2-3 hari ni ramai yang mungkin daripada kalangan tuan-tuan yang dapat video keadaan di mataf, tempat tawaf, yang bersesak-sesak sampai tak bergerak. Ada yang melekat. Disebabkan terlalu ramainya. Ini baru 10 yang awal ni. Belum masuk 10 pertengahan. Dan belum masuk 10 yang terakhir. Yang lagi dahsyat ganjarannya. Itu di antaranya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, ni amalan yang biasa orang buat. Selain daripada umrah. Umrah ni kadang-kadang dia kata minta visa tak dapat. Tapi biasanya sekadar hari ni, bulan Ramadan, visa tu dia tak ada sekatan lagi. Dia beza dengan visa haji. Visa haji dia ada kuota-kuota. Sebab tu kalau kita tengok, datangnya masyarakat untuk mengerjakan umrah pada musim bulan Ramadan ni lagi ramai daripada jemaah haji. Sebab haji dia ada kuota. Habis umrah dia tak ada kuota. Itu tak termasuk lagi yang masuk melalui jalan darat dan sebagainya lagi. Dan kemudiannya, di antaranya lagi, apa yang kita biasa buat, ini kebiasaan masyarakat buat. Membaca Al-Quran secara bertadarus. Walaupun kadang-kadang waktu lain tak pernah baca pun, bulan Ramadan mesti baca. Itu biasa. Ada halaqah-halaqah yang dibangkitkan, dibina untuk mencari pahala, mengejar Ramadan, mengejar kelebihan. Ada yang khatam, ada yang mungkin 2 kali khatam sepanjang bulan Ramadan, dan sebagainya lagi. Di antaranya juga yang sering dikejar oleh masyarakat kita pada hari ini, Lailatul Qadar. Ini kemuncak ibadah dalam bulan Ramadan, dan kemuncak ibadah pada hari-hari yang biasa kita lalui. Walaupun kita sebut hari Jumaat penghulu kepada sekalian hari, tapi Lailatul Qadar, walaupun ada tiap-tiap tahun pun penghulu kepada sekalian malam-malam yang kita harap-harapkan. Lailatul Qadar ni, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku waktu malam lah. Nama pun Lailah, malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan yang tersembunyi. Malam yang disembunyikan daripada kita. Hadis banyak menceritakan keadaan malam Lailatul Qadar. Ada hadis yang menceritakan mengenai kelebihan malam Lailatul Qadar ni. Pokok yang sujud, air yang sejuk rasa panas, air yang panas rasa sejuk. Ada sahabat-sahabat yang cerita mereka masuk mandi di laut, pada malam tu rasa air suam, sedangkan pada malam tu sejuk. Dan ada yang ceritakan pada musim panas jadi sejuk. Dia terbalik. Khilaf. Jadi dia termasuk dalam perkara-perkara yang ghaibiyat. Pokok yang sujud. Kata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya rasa saya pernah sebut di sini sekali dulu. Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terjemahan Al-Quran, pentafsir Quran. Sahabat Nabi. Kalau dalam hadis sebahagiannya disebut, kunna fityanan hazawiratan 'inda Nabi. Ketika mana kami masih kecil di sisi Nabi. Ini di antara sahabat-sahabat kecil. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Di antara sahabat-sahabat kecil. Dan hatta yang kita pada hari ini saya tengok dekat TV Hijrah. Tiap petang dia ada buat perjalanan kisah Imam Syafi'i pukul 6 petang. Tiap petang. Imam Syafi'i rahimahullah
yang mazhabnya diguna pakai di negara kita, kebanyakannya dalam pentadbiran dan sebagainya kita guna pakai mazhab Syafi'i. Nama sebenarnya Muhammad bin Idris. Tak ada kaitan pun dengan Syafi'i. Itu yang orang nak tengok ni pasal apa? Ini Syekh Imam Syafi'i ya. Yang ni bukan. Yang tu Syafi'i. Yang dalam video tu kita nak tengok tu, yang tu nak tengah cerita bab Syafi'i tu. Awalnya dia cerita bab Tok Wan dia dulu. Imam Syafi'i laqabkan dirinya kepada Tok Wannya Syafi'. Yang mana Syafi' ini merupakan sahabat-sahabat dan anak kepada sahabat-sahabat. Dia ambil pada Tok Wan dia namanya. Laqabkan dengan gelaran Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Nama asalnya Muhammad bin Idris. Jadi kata Abdullah bin Abbas yang digelar sebagai terjemahan Al-Quran, pentafsir Quran ini, dia kata barang siapa lebih kurang mafhum daripada kalamnya. Barang siapa yang tidak mengusahakan Lailatul Qadar sepanjang tahun. Bukan sepanjang bulan Ramadan, sepanjang tahun. Sesiapa yang tidak mengusahakan Lailatul Qadar sepanjang tahun, niscaya dia tidak akan mendapat Lailatul Qadar. Kecuali jika direzekikan kepadanya. Kecuali kalau dia dapat rezeki. Nak dapat Lailatul Qadar ni. Ada orang yang rezeki dia. Ada orang yang rezeki dia. Saya pernah bertemu seorang lelaki. Saya tak tahu sama ada masih ada ataupun tidak satu ketika dahulu. Saya jumpa sekitar tahun 2004 dulu. Dia ni di Bilad Syam. Dia duduk di satu masjid. Atas kursi semayang. Setiap waktu dia ada. Setiap waktu semayang dia ada. Di hujung atas kursi. Ya, macam tempat dia lah kursi tu. Dia mari duduk di kursi tu. Waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi orang cerita mengenai lelaki ni. Rahadri. Lelaki ni, saya tanya dia. Dan dia cerita ke keadaan. Lepas pada tu, orang cerita ke dia. Diceritakan, dia ni satu malam dia daripada bulan Ramadan. Dia bangun. Biasa ya. Untuk pergi ke tandai. Tapi masa dia nak balik tu, masa dia nak balik ke tempat tidurnya, dia dengar orang bagi salam. Ni diceritakan. Dengar orang bagi salam ni. Jadi dia pusing. Tengah malam ni, pukul 2 pagi, 3 pagi ni, bangun nak pergi kencing. Jadi cari buka pintu tengok tak ada. Kemudian terdetik di hati dia. Mungkinkah malam ni Lailatul Qadar? Mungkinkah yang bagi salam tadi orang-orang yang terdiri daripada kalangan ghaibiyat, malaikat yang datang seperti mana yang disebut dalam Quran. Lalu dia pun angkat tangan doa. Tapi dia pergi terus tidur. Dia angkat tangan, dia doa. Dia minta pada malam tu, dalam ceritanya, agar dia dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau apa jua keadaan dia nak tengok Rasulullah, nak jumpa dengan Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadisnya, siapa yang lihat Nabi dalam mimpinya, nescaya mati dalam iman. Jadi dia pun sebut, angkat tangan doa, nak mimpi Rasulullah, nak tengok Rasulullah. Lalu dia pun pergi tidur. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala. Bila dia tidur, terus mimpi Nabi SAW. Malam tu juga. Dan dalam mimpinya dia bercakap dengan Rasulullah SAW. Dia cerita kat Rasulullah kerinduannya kepada Nabi SAW. Dan dia minta kepada Rasulullah pula dalam mimpinya, agar dia boleh jumpa dengan Rasulullah pada setiap kali dia tidur. Setiap kali dia tidur. Kita bagi luang sekejap untuk azan. Kita sambung sikit. Jadi kisahnya lelaki ni, dia tidur ya, terus mimpi Nabi SAW. Dan dia minta kepada Rasulullah agar dia boleh bertemu dengan Rasulullah pada setiap kali dia tidur. Dan diceritakan yang sampai kepada kita masa tu. Sebab tu saya pergi tanya dia. Selepas daripada tu dia, walaupun dia tidur 5 minit pun, kadang-kadang masa orang khutbah terlelap, pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan asbab daripada dia bertemu dengan Nabi dalam mimpinya itu, ramai orang-orang lain yang juga pernah bertemu
bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang jumpa dengan dia beritahu, tuan nanti jumpa Rasulullah beritahu. Minta agar beritahu kepada baginda Rasulullah, aku teringin nak melihatnya. Kalau kita tengok dalam cerita Imam Syafi'i yang dikeluarkan oleh TV Cerah, ada cerita mengenai itu. Disebut oleh Imam Syafi'i dalam hadis tu, dalam video tu. Betul lah dia mimpi Nabi. Sebab Nabi kata siapa yang mimpi dia tu betul lah. Kerana sungguhnya syaitan tidak menyerupainya. Itu kelebihan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, itu kebetulan dia kena malam Lailatul Qadar diceritakan. Jadi apa yang dia minta itu terkabul hajatnya. Dan yang pentingnya, sebab Nabi SAW sebut siapa yang mimpi dia, insya-Allah mati dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebahagian ulama, maksud dimatikan dalam iman itu bagi orang yang bermimpi Nabi SAW, paling kurang pun ketika mana hampir kepada ajalnya, Rasulullah datang mengajarkan kepadanya untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Kata sebahagian ulama. Sebab itu dia kata insya-Allah mati dalam iman. Itu yang kita harapkan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar ni yang kita cari ni disebut oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapa yang tidak mengusahakan sepanjang tahun, niscaya dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tak usaha sepanjang tahun. Kita sebut di pertemuan kita yang lepas, kalau tak silap saya, ada orang dia suka cari malam terakhir, 10 malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir. Ada yang cari 5 malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. Ada yang fokus kepada malam-malam khusus, diambil daripada kalam Imam Ghazali. Kalau malam pertama Jumaat, maka kemungkinannya pada malam 21. Malam 21 dia mari untuk nak kejar Lailatul Qadar yang pahalanya lebih dahsyat daripada 1000 bulan, yang lebih daripada 83 tahun. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala tahap tu. Jadi para hadirin, saya ambil satu hadis mengenai ibadah. Ibadah yang bersangkutan dengan tarawih. Kita ni selalunya bila sampai bulan Ramadan, di antara perkara yang selalunya mereka bincangkan adalah mengenai tarawih. Tarawih ni diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu an, daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Dia cerita, saya ambil bahasa Melayu ajalah. Kami telah berpuasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Baginda Rasulullah tidak qiyam. Misalnya sebut qiyam Ramadan ni tarawih lah. Kita panggil tarawih. Kalau ikut daripada asalnya sebenarnya disebutkan bila kita sembahyang 8 rakaat itu dia tak dipanggil tarawih, dipanggil qiyam Ramadan. Yang 20 rakaat tarawih. Jadi dia kata baginda Nabi SAW tidak qiyam, iaitu tidak solat tarawih bersama dengan kami. Dia tak sembahyang kali dengan Nabi. Nabi tak sembahyang kali dengan mereka. Mayah ni qiyam Ramadan ni. Sehinggalah berbaki 7 hari lagi daripada bulan tersebut. Qiyam Ramadan ni, dia kata Rasulullah tak sembahyang kami sampai tinggal 7 hari lagi nak habis Ramadan. Lalu baginda telah datang dan qiyam bersama kami, sehingga berlalulah sepertiga malam. Jadi Nabi mari pada malam yang ke-7 sebelum akhir, malam 23. Lagi 7 hari nak habis Ramadan, malam 23 lah. Baginda datang lalu sembahyang dengan mereka. Dan dalam hadis yang lain cerita kata Nabi ni tidak sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Tak pernah lebih daripada 11 rakaat. 8 qiyam Ramadan ataupun tarawih dan 3 rakaat witir. Dan baginda mengambil masa qiyam bersama kami sehingga berlalu sepertiga malam. 1/3 malam. Kalau malam 12 jam, Nabi SAW sembahyang 1/3 daripadanya. 8 rakaat yang Nabi SAW kerjakan ni, campur dengan 2-3 witir, memakan masa lebih kurang 4 jam untuk 8 rakaat.
Kemudian baginda kembali tidak qiyam bersama kami pada hari yang ke-6. Pada malam 24 Nabi tak mari pula sembahyang tarawih. Pakat sembahyang sendiri pula. Lalu baginda telah datang qiyam bersama kami pada hari yang ke-5 yang berbaki. Dan baginda mengambil masa sehingga berlalu setengah malam. Malam 23, sepertiga 4 jam, 8 rakaat. Mari malam 25 pula, sembahyang sampai setengah malam, 6 jam. Lebih kurang lah. Kalau semalam 12 jam kan. Lalu aku, yakni Sayyidina Abu Zar, yang riwayatkan hadis. Dalam mana ni? Dalam kitab 66 hadis Fadilat Ramadan oleh Ustaz Muhadir Jul. Lalu aku, yakni Abu Zar, berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah sekiranya Tuhan jadikan nafilah pada malam yang berbaki ini bersama kami? Hak baki lagi tu, apa kata kalau kami mayang kami? Hak baki lagi 4 hari ya. Baginda senyum. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya siapa yang solat qiyam, yakni tarawih, bersama dengan imam sehingga selesai. Ini bab fadilat Ramadan. Bersama dengan imam sehingga selesai, maka Allah akan menulis pahala kepadanya seperti mana dia qiyam semalam penuh. Syarat dengan imam sehingga selesai. Ada orang kita, dia mari tempat 20 rakaat, dia main 8 ya. Lepas tu dia balik. Ada orang dia mari 12 yang terakhir. Lepas pada 12 rakaat, 8 yang terakhir. Sebab dia nak ambil sekali witir sekali dengan imam. Dia sebut witir sekali dengan imam. Ada orang dia pergi semayang, imam semayang 8. Dia semayang nak semayang 20. Dia tengok imam semayang 8, dia balik. Sebab dia nak buat lagi 12 dan nak kerjakan witir. Kesalahan yang kerap dibuat oleh kita, masyarakat. Itu tak termasuk pula kadang-kadang ada pula pergi ke sebahagian tempat, nak masuk ya pagar, guard tanya, semayang 8 ke 20? 8 belah ni parking, 20 sebelah ni parking. Sebab kita tak mau dia orang ganggu. Tuan-tuan, patutnya guard tu kita kena ajak ni. Bagi tahu ke orang yang datang, tuan nak semayang berapa 8? 8 sini minta maaf tuan, sini 20. Tuan pergi ke tempat yang 8. Ataupun sini buat 8, tuan pergi ke tempat yang 20. Kerana rugi. Mari buat 8, tinggalkan. Witir bersama dengan imam pun tinggal. Jadi cari siap-siap. Kalau kita nak buat 8, buat 8. Sebab dia kadang-kadang jadi perbahasan. 8 ke 20, 8 ke 20. Yang tu pun jadi balah kok. Ha? Nabi beritahu, fadilatnya, siapa yang sembahyang dengan imam sampai habis, bersama dengan imam, maka seolah-olah dia qiyam semalam penuh. Kemudian baginda kembali tidak solat bersama kami. Tak mari pula qiyam mulai. Malam ke-4 daripada akhir malam 26 tak mari pula. Dan sehinggalah berbaki 3 hari daripada bulan tersebut. Lalu baginda telah datang qiyam bersama kami pada 3 malam yang terakhir. Dan baginda telah mengumpulkan keluarga-keluarga dan isteri-isteri baginda. Semua isteri anak semua sekali mari. Sehingga kan pada ketika itu kami takut kami akan kehilangan al-falah. Jadi sahabat yang lain tanya, perawi telah bertanya, yang mana diwakilkan oleh Imam Nasai. Perawi tanya, apa dia al-falah? Dia berkata, kami takut kami kehilangan al-falah. Kata Sayyidina Abu Zar al-Ghifari, al-falah itu maksudnya makan sahur. Nabi mari mayang hak malam ke 3 malam nak habis ni, malam ke 27 ni, Nabi semayang sampai mereka kata masa tu kami takut kami akan terluput sahur. Lamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang yang kata 8 rakaat tu. Kalau kita nak bahas kata 8 ke 20. Kan? Kalau ada yang sanggup 8 kita ambil 8 rakaat tu, kita semayang 1 rakaat setengah juzuk. 2 rakaat habis juzuk kan. 8 rakaat bau 4 juzuk. Kalau Al-Hafiz tu imam kita Al-Hafiz, tuan-tuan pergi tanya orang Al-Hafiz ni, imam-imam Hafiz ni, mereka mengambil masa untuk 1 juzuk. 1 juzuk. Saya pernah sembang ni orang. Dia orang baca sekitar 20 hingga 30 minit 1 juzuk. Maksudnya kalau 8 rakaat 4 juzuk, baru 2 jam. Nabi mayang malam 23, 4 jam dah. Malam 25, 6 jam.
malam 27 sampai habis malam. Daripada lepas isyak. Semayang tarawih di masjid negara dan masjid wilayah. Saya pergi semayang 20 rakaat. Tak cecah pukul sebelah. 20 rakaat satu malam juzuk, setiap satu rakaat semuka. Habis 20 rakaat, 20 muka bersamaan dengan sejuzuk. Juzuk pada satu malam. Tak pernah sampai pukul sebelah. Di masjid wilayah Imam Mesir. Masjid negara Imam tempatan. Al-Hafiz kita tempatan. Jadi kalau kita kata kita nak cerita bab kita tak larat, kita nak semayang 8 ya. Cepatnya. Kerana hafiz, para hafiz ni apa? Kalau satu rakaat setengah juzuk, banyak sikit kan. Dia orang ambil masa 15 ke 20 minit ni. Sejuzuk 15 ke 20 minit, ni setengah juzuk, lagilah kurang. Sebab tu saya pernah sebut dulu mengenai bacaan surah Al-Mulk tu pada waktu malam. Yang dibaca oleh masjid-masjid. Surah Al-Mulk, satu surah. 2 muka 1/3 daripada muka ketiga, 30 ayat. Mengambil masa satu tempat dia di Kelantan saya jumpa 8 minit, yang lain semua tak sampai 5 minit. Itu pun orang mangkit ke Al-Mulk tinggal. Orang-orang adalah satu surah dibaca pada setiap malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bulan Ramadan yang ayyamuhu ahla, hari-harinya mulia, yang disebutkan dalam kitab Khazinatul Ulama, kita sebut di pertemuan kita yang lalu. Kata ulama, satu amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan diganjarkan 1000 kali ganda berbanding dengan bulan-bulan biasa. 1000 kali, sebab padanya ada Lailatul Qadar. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita luput terutamanya kelebihan Lailatul Qadar. Paling kurang pun saya kata orang yang buat 10 malam tu gagah jugalah. Yang mari 10 malam yang terakhir tu okeylah qiyamul lail. Berbanding dengan yang pilih semalam ya. Semalam ya daripada 10 malam tu. Tu pun ambil kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kalau malam pertama Jumaat maka kemungkinannya malam 21. Malam tahun ni Jumaat ni malam 21 lah ni. Dia nak ambil yang tu ya. Memang ada hadis yang ceritakan keadaan semua itu, tapi kita nak kejar satu yang istimewa lebih daripada 83 tahun. Kan caranya begitu. Nabi SAW sebut, kita ambil daripada ayat Quran tadi yang di awal kita baca tadi. Allah Ta'ala firman kepada Nabi, Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Ta'ala akan ampunkan kamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi kita mengharapkan agar Ramadan ni kita dapat manfaatkan dengan sebaiknya. Itu yang mereka berusaha menyebutkan. Sebahagian daripada ulama yang cerita bab fadilat bulan Ramadan. Sebahagian daripada ulama mengajak, terutama pula kita dekat Kuala Lumpur terutamanya, dan Selangor pun saya ingat saya buat kempen solat subuh macam Jumaat. Itu di antara yang patut kita ambil fadilat. Terutamanya pula kita bangun dengan sahur. Tapi Ustaz Kazim sebut dalam kuliahnya ada orang yang rugi. Dia bangun sahur, kemudian lepas sahur dia tidur. Ataupun dia sembahyang subuh di rumah. Rugi. Sebab di antara fadilatnya, bukan bulan Ramadan je, bulan lain pun sama. Di antara fadilatnya, barang siapa yang mengerjakan subuh secara berjemaah dan isyak secara berjemaah, isyak dan subuh secara berjemaah, maka niscaya seolah-olah beribadat sepanjang malam. Jadi kalau malam tu isyak jemaah, subuh jemaah, esok pagi, lepas tu tarawih pula sampai bersama dengan imam, elok-elok habis sekali dengan imam, 2 kali ganda. Itu di antara. Sebab tu ada benda yang mudah boleh dibuat, tapi selalunya orang terlepas pandang. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak sunnah. Kita tiap hari kita ikut sunnah. Ustaz, kita mai kerja mana boleh pakai jubah? Bukan. Sunnah Nabi SAW pakai jubah tu di antaranya. Tapi selain daripada itu, sunnah Nabi adalah menutup aurat. Kita datang tak pakai jubah pun, kita niat aku pakai menutup aurat kerana mengikut sunnah Nabi yang menutup aurat. Kurang-kurang kita dapat pahala sunnah. Walaupun kita tak pakai jubah. Jangan kata syarat, nak ikut sunnah Nabi kena pakai jubah tak.
Banyak pahala-pahala yang boleh dikejar, terutamanya pula dalam bulan Ramadan yang diganjarkan berapa kali lebih daripada bulan besok ini. Jadi sekadar itu dulu untuk tengah hari ini. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Kita tahlilkan kalimah mulia la ilaha illallah 3 kali, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 3 kali. Moga-moga dengan tahlil dan selawat kita ini kita menjadi daripada kalangan mereka-mereka yang didekatkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika mana hari yang orang ramai berusaha untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari pembalasan. Tahlil 3 kali, selawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi hadhihi ash-shahr ash-sharifah al-mubarakah, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, wa ballighna lailatul qadar warzuqna lailatul qadar. Walhamdulillahi rabbil alamin.